Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan cadangan kerajaan bagi bentuk satu jawatankuasa bebas yang akan dianggotai oleh ahli-ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pakar-pakar kesihatan yang berkaitan. Dan jawatankuasa bebas inilah yang akan mengesyorkan kepada Seri Paduka Baginda sekiranya pelaksanaan darurat ini dapat ditamatkan lebih awal. Dan untuk mengulas lanjut bersama di talian menerusi Skype Pengarah Komunikasi Parti Keadilan Rakyat PKR yang juga Ahli Parlimen Lembah Pantai YB Fahmi Fadil. Selamat pagi, selamat tengah hari YB. Selamat tengah hari. YB, pertama sekali kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan yang menolak rasional yang diberikan Perdana Menteri untuk mohon darurat dan gesa agar beliau tidak bersembunyi di belakang COVID-19. Adakah ini memberi indikasi atau bermakna bahawa PH tidak akan menyertai jawatankuasa bebas yang telah mendapat perkenan untuk ditubuhkan ini? Dia dua perkara yang berbeza. Ini adalah berkaitan dengan alasan-alasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam sidang media jam 11 pagi semalam. Kami tidak boleh terima alasan-alasan tersebut kerana dilihat banyak perkara yang seperti telah dijelaskan dalam kenyataan Majlis Presiden tersebutlah. Lebih kurang macam tu. YB, pada pendapat YB, siapa pemimpin pembangkang yang layak ataupun patut berada dalam jawatankuasa bebas tersebut? Adakah ketua pembangkang ataupun mungkin ada kriteria yang berbeza yang melayakkan seseorang ahli parlimen daripada pembangkang itu untuk terus serta? Adakah mengikut kekananan dalam parti ataupun ikut kepakaran masing-masing walaupun sebenarnya masih lagi hijau ataupun baru sebagai ahli parlimen? Bagi saya kita perlu lihat dulu pengumuman secara rasmi sama ada melalui ordinan darurat yang menyatakan apakah komposisi, apakah tanggungjawab dan apakah struktur bagi jawatankuasa ini. Dan bagi saya dan juga malah mungkin Pakatan Harapan masih terlalu awal untuk kita bincang tentang komposisi. Saya berpandangan seeloknya Perdana Menteri menjemput ahli-ahli parlimen di sebelah pembangkang untuk bertemu sebelum mengumumkan dan bincang secara terbuka. Malah saya tak pasti sama ada pengumuman ataupun menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat semalam itu telah mendapat persetujuan daripada Majlis Presiden Perikatan Nasional itu sendiri. Itu perkara yang berbeza. Saya sarankan Perdana Menteri bertemu dengan ketua pembangkang, malah sepatutnya perkara itu diusahakan sebelum isu darurat dibangkitkan sama ada di kabinet ataupun dibawa ke istana. YB, apa jalan ataupun platform yang ada bagi ahli-ahli parlimen pembangkang ini untuk memastikan adanya proses semak dan imbang ataupun penyertaan dalam sebarang keputusan yang ingin dibuat, salah satunya melalui jawatankuasa bebas? Ini yang kami risaukan. Sebenarnya kalau kita lihat pada waktu ini, pada saat ini, keadaan sangat berbeza. Ini bukan darurat yang biasa. Inilah kenapa ada sahabat-sahabat yang menyebut ini adalah satu darurat politik kerana apa yang berlaku, pihak eksekutif terus berjalan, badan kehakiman masih berfungsi, tapi parlimen tidak boleh bersidang. Jadi di situ proses semak imbang, platform terbaik untuk suara rakyat diangkat dan institusi demokrasi terulung dalam negara kita nampaknya terejat ataupun terbantut dan tidak boleh bergerak. Jadi ini satu keadaan yang amat bukan saja menggusarkan tapi merisaukan. Parlimen adalah platform terbaik dan persoalannya kenapa pada ketika eksekutif boleh berjalan, kehakiman terus berfungsi tapi parlimen dihentikan. Jadi bagi saya parlimen adalah jalan terbaik dan sebenarnya kalau kita lihat darurat boleh diteruskan tapi parlimen boleh dipanggil untuk bersidang dan kami ahli-ahli parlimen bersedia untuk berunding, berbincang dan memutuskan demi kebaikan negara dan ini sepatutnya menjadi platform terbaik. YB, tetapi YB, ada kewujudan ataupun pewujudan sebuah jawatankuasa bebas yang disertai oleh MP-MP kerajaan dan juga pembangkang serta pakar-pakar termasuk pakar kesihatan. Tidakkah ini juga satu proses semak dan imbang?
belum lagi diwujudkan. Jadi baru diumumkan semalam, tapi belum ada lagi apa-apa uh, Engagement. proses engagement satu, tapi sama ada melalui pewartaan ya, yang mana kita nampak contohnya proklamasi darurat telah diwartakan dan kita boleh baca apa maknanya. Dan saya berbincang dengan beberapa pakar perlembagaan termasuk Profesor Datuk Dr. Syad Salim Faruqi yang cukup tersohor dan beliau memaklumkan bahawa realitinya sehingga kita melihat ordinan pada saat ini, pada ketika ini, dari segi efektifnya, belum ada apa-apa terhentinya parlimen sehingga diwartakan ordinan-ordinan ataupun undang-undang khusus ya, berkenaan ataupun dalam keadaan darurat yang ada sekarang. Jadi sebab itulah kami memohon Perdana Menteri berjumpa dulu dengan Ketua Pembangkang setidak-tidaknya ataupun panggil ahli-ahli parlimen. Kita boleh buat secara Skype ataupun secara Zoom. Ya, teknologi memudahkan, tapi beliau setakat ini belum lagi menunjukkan wewenang ataupun kesungguhan untuk bahasa Inggerisnya reach across the aisle. Bertemu dengan kami, berbincang dengan kami untuk mencari jalan ke depan yang terbaik demi negara. YB, kita bermaklum bahawa ahli-ahli parlimen ini juga merupakan ahli politik, dan apa jaminan yang boleh diberikan sekiranya jawatankuasa bebas itu memenuhi kriteria ataupun dijemput untuk memasuki ataupun menyertai jawatankuasa bebas itu, ianya tidak akan dijadikan sebagai platform politikal ataupun platform untuk tujuan politik, tetapi sebaliknya semata-mata untuk menilai keadaan semasa, situasi fasiliti kesihatan dan juga keadaan semasa untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong agar menamatkan darurat itu. Sekiranya struktur jawatankuasa itu mirip ataupun serupa dengan jawatankuasa yang wujud di parlimen sebagai contoh, maka di situ kita lihat ahli-ahli parlimen dari kedua-dua belah pihak boleh duduk berbincang dan memutuskan. Contohnya jawatankuasa kira-kira wang negara dan juga kumpulan-kumpulan lain, jawatankuasa lain yang berfungsi dengan baik walaupun ia bersifat bipartisan ataupun duipartisan. Jadi saya tak lihat isu politik berbangkit kecuali ia menjadi igawan sesetengah pihak yang mungkin risau tentang kedudukan dan jangka hayat politik mereka. Jadi bagi saya tidak perlu risau. Bagi saya yang lebih penting adalah keadaan COVID ini perlukan kesungguhan politik dari semua pihak untuk kita atasi bersama. Maka bincanglah sekarang, jangan tunggu umum dulu dan kemudian laksana, tapi tunjuk keikhlasan, kita duduk berbincang dan kita putuskan bersama, dan di situ insya-Allah wewenang politik pasti akan wujud untuk kita bantu negara kita bangkit semula, insya-Allah. Terima kasih YB Fahmi Fazil, Pengarah Komunikasi Parti Keadilan Rakyat yang juga Ahli Parlimen Lembah Pantai, bercakap ataupun berkongsi pandangan mengenai penglibatan Ahli Parlimen Pembangkang dalam jawatankuasa bebas yang akan ditubuhkan dan diwujudkan, yang bertujuan untuk menilai situasi semasa dan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk menamatkan darurat sekiranya keadaan mengizinkan.